Boleh saya mencelah? Terima kasih Yang Berhormat Protection. Betul ke tidak Yang Berhormat Protection, selepas pilihan raya 2008 kalau saya tidak silap, bahawa pernah masa itu Barisan Nasional kalah di beberapa negeri dan banyak kehilangan kursi-kursi juga di peringkat parlimen. Saya sudah balik ke negeri. Pernahkah tidak, teringatkah Yang Berhormat Protection bahawa Yang Berhormat Protection ada mengatakan bahawa dalam tempoh beberapa bulan lagi akan menubuhkan sebuah kerajaan yang baru, dan beberapa orang ahli parlimen dari Barisan Nasional terpaksa dibawa terbang ke negara Jepun, ke Tokyo untuk melarikan diri daripada Yang Berhormat. Betul ke tidak? Yang Bafa ni dia rabun dari segi pahaman politik. Kalau ikut kenyataannya, pada masa itu beberapa ahli parlimen menghubungi untuk menyokong usul tundi tidak percaya. Dia tak ada kena-mengena dengan lompat parti. Bafa biar faham sedikit. Ya. Dan oleh kerana itu, Perdana Menteri pada ketika itu enggan meluluskan, mengizinkan sidang parlimen dan menerima undi tidak percaya. Dan speaker seperti biasa patuh kepada Perdana Menteri. Dan oleh berhubung dengan itu, maka ahli parlimen itu ada di sini, ada pesawat khas bawa ahli parlimen untuk belajar pertanian dari Taiwan. Jadi biar kita tahu fakta dia, ya? Tidak ada usul, tidak ada sogokkan wang ringgit dan tidak ada kedudukan jaminan kepada mereka kerana ini 40 orang. Nak jadi 40 menteri. Jadi oleh itu saya nak tegaskan, termasuk perkara yang terakhir, pengakuan bersumpah yang ditandatangani dan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya. Bukan lompat parti. Tidak lompat parti. Mereka kekal dengan parti mereka. Saya tidak usulkan mereka lompat parti. Ramai ada di sini ni. Jangan tanya. Jadi bila tidak lompat, tapi saya nak tunjukkan. Cakap antara. Sebentar, saya bagi. Biar saya jawab dulu. Saya nak tunjukkan di sini, Tuan Yang di-Pertua, ya. Kedudukan dan integriti politik itu begitu parah sehingga pengakuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong pun boleh dipermainkan oleh mereka. Ya. Jadi ini tidak melibatkan pertukaran parti. Hanya pendirian mereka menyokong Paul Dickson sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Baguslah tu, terima kasih. Saya ucap terima kasih. Cuma soalnya saya nak sebut lah. Soal anti lompat parti ini, kita nak betulkan supaya maruah politik negara ini dikembalikan. Ya. Supaya seperti yang saya sebutkan tadi, kenyataan parah berlaku. Kalau kita kaji yang banyak, kalau pengalaman awal dulu di India, kemudian Romania, Brazil, Itali. Dan kita sekarang kalau Yang Berhormat kaji daripada Wikipedia, itu terus Malaysia tu naik di antara negara yang melahirkan ahli-ahli parlimen tidak berprinsip dan kianat dan boleh gadai prinsip mereka dan boleh dibeli kerana apa yang berlaku dalam langkah syaratan. Jadi, yang saya nak tekankan Yang di-Pertua ialah masalah ini apa yang disebut existential problem dalam demokrasi. Dan apa yang dilakukan ikhtiar yang terbaru ini adalah percubaan menghindari perkara itu berterusan. Kerana kalau ini berlaku, dibenarkan, orang yang maha kaya atau maha berkuasa boleh menentukan corak kerajaan semata-mata kerana wang ringgit mereka ataupun kerana kuasa yang ada pada mereka dan janji politik yang tidak ada honor. Dan ini disebut dalam politik ini mesti ada honor in politics. Dan yang dibawa ini adalah percobaan. Dan saya nak tegaskan, Santubong,
ada jasa dia dalam bidang ini, ya, kerana terus secara konsisten membantu. Tetapi saya tegaskan, dia tidak mudah. Tidak mudah kerana ramai yang tidak bersetujui. Dan orang-orang yang terlibat itu di antara yang mempersulitkan hal ini diluluskan. Yang terpaksa tangguh sekian lama dan mesyuarat sekian lama, dan terpaksa ada beberapa provision kompromi sedikit hanya untuk meluluskan undang-undang anti lompat ini. Jadi kalau tanya saya apa kita bersetuju sepenuhnya, kita tidak bersetuju sepenuhnya kerana dia tidak memenuhi prinsip integriti, mengelak daripada kemungkinan berlakunya anti lompat ini, lompat parti. Tetapi dalam keadaan yang sedia ada, kita anggap ini satu permulaan yang sangat baik. Ia satu percubaan untuk mengelak daripada tendensi ke arah authoritarianism, di mana seorang yang berkuasa atau percubaan untuk membolok kekuasaan cara yang tipu helah. Boleh minta luan. Okey. Terima kasih. Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Adakah tak apa, dalam ini kes ini melibatkan semua orang. Ahli parlimen, saya juga ahli parlimen. Saya nak tanya soalan kepada Yang Berhormat. Adakah Pelik juga Timbalan Menteri mencelah. Adakah Yang Berhormat bersetuju juga bahawa Ini ahli pentadbiran. Yang Berhormat. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Memang melibatkan Tuan dia Speaker. sebab dia lompat. Saya nak tanya cara baik. Ada kalanya sebab inilah orang keluar parti dan juga sebagainya. Sabar. Mengaku juga. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa ada kalanya terdapat tekanan-tekanan tertentu yang melibatkan isu seperti muatanah, iaitu isu mengenai kewarganegaraan dalam parti itu sendiri, ataupun isu takwah, keadilan dalam parti. Ini saya baca daripada buku saudara lah, Syed Siddiq Fadzil, merujuk kepada Al-Maidah ayat 8. Ini dia mengatakan bahawa kerana keadilan. Adakah kerana ada kalanya ketidakadaan keadilan ataupun sesuatu golongan itu ditindak, dia keluar. Yang keduanya, saya nak dapat sedikit penjelasan Yang Berhormat. Saya memang sangat menghormati Yang Berhormat. Dia bukan semua yang keluar tu ambil duit. Ada yang tu 1 sen pun tak dapat. Tetapi kerana Dapat jawatan menteri dan timbalan menteri. Tetapi kerana wujudnya masalah di antara Port Dickson dengan Langkawi menyebabkan perkara itu berlaku masa itu di Sheraton. Itu saja. Saya tak salahkan siapa-siapa. Terima kasih. Tapi keputusan untuk lompat bukan keputusan mereka. Itu keputusan you sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak YB satu saat. Port Dickson Langkawi tak lompat pun. Saya tak lompat. Hampir tak. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Selamat. Saya tak lompat. Saya hanya Yang Berhormat. Baik. Yang Berhormat. Terima kasih. Saya tidak kata setiap ahli ambil wang atau jawatan. Saya kata remuneration, kalau baca MACC, Terima kasih. Anti-Corruption Commission, rasuah itu termasuk janji jawatan. Janji wang. Ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan keputusan dibuat kerana upah yang bertambah atau kedudukan bertambah. Jadi kalau alasan yang diberikan itu oleh segamat itu, bagi saya tidaklah munasabah, kerana apapun pergolakan dalam parti yang berlaku semuanya itu tidak mengundang suatu pengkhianatan. Dia boleh mengundang bantahan atau keluar bantah, boleh. Tapi ini pakatan pengkhianatan. Ya. Baik. Kalau dibangkitkan soal Langkawi, saya setuju. Memang Langkawi melengah-lengahkan peletakan jawatan, itu saya terima. Tetapi mesti juga terima bahawa bila diusulkan nama saya, akhirnya Langkawi tanda tangan menyokong. Ya. Jadi saya nak jelaskan ini supaya perkara ini dapat dibetulkan. Yang Berhormat, boleh. Tak. Kalau Saya tak nak jatuhkan, saya nak betulkan saja. Timbalan Menteri tak payahlah. Duduklah. Gulung untuk kerajaan nanti. Yang Berhormat.
Yang Hormat. reality Timbalan you Menteri. have to acknowledge. Ya, ada satu tindakan yang salah, kita harus terima. Kalau tidak, buat apa pindah ni? Pindah perlembagaan ni sebab apa? Sebab ada pembelotan, ada pengkhianatan, ada unsur-unsur yang tidak wajar yang berlaku. Ya. Saya tidak menyatakan tidak ada hak dalam mana-mana parti orang-orang membantah atau mempertikai. Tetapi tidak boleh kita izinkan perkara yang melanggar prinsip dan integriti ini diteruskan. Jadi saya percaya dalam perbahasan kita Yang ini Berhormat Port Dickson. sementara menyokong Yang Berhormat Port Dickson. dah. Ahli Parlimen Beaufort sebelum saya dulu sebelum Beaufort, pilihan raya ya. 2013 itu, Ya. apakah dijanji oleh Yang Berhormat sesuatu yang cantik Baik. menyebabkan dia tinggalkan Baik, Barisan saya Nasional dengar. pada masa itu? Tak apa. Beaufort ni seperti saya kata dia rabun sikit dari dalam kenyataan sejarah pun tidak dapat dipertahankan. Soal pesawat khas ke Taiwan pun dia tafsir ikut dia. Patut dalam parlimen ini cuba bicara yang berdasar kenyataan yang benar. Saya tidak mahu keluarkan lebih daripada itu kerana ahli-ahli parlimen yang hadir ada. Saya tidak berhajat untuk menyinggung mereka. Tapi jangan memaksa saya sebutkan nama-nama ini. Parah nanti. Ya. Kalau dicabar sebut, saya sebut. Jangan belah sini lah, belah sana. Jangan. Kerana ini tidak wajar. Bagi saya tidak. Yang penting ini, jangan bertua. Sebutlah, sebut. Kita dapat tangan ada, kita dapat Sebut tangan. nama. Tak. Yang penting ini, Sebut. Port Dickson sebut. akhirnya bersetuju untuk membetulkan kesilapan yang lalu. Di antara kesilapan besar adalah sistem politik dan tokoh-tokoh politik bukan saja bersekongkol tetapi lebih parah melakukan, bertindak khianat kepada amanah janji mereka kepada rakyat. Ini dalam pindaan perlembagaan ini sekurang-kurangnya usaha awal untuk melurusi kepincangan, keterlanjuran yang berlaku. Dan sebab itu kita menyokong, bukan saja begitu, seperti mana yang dimaklum oleh Perdana Menteri berulang kali selain dari mesyuarat dalam semua pertemuan kami dengan Perdana Menteri, undang-undang atau pindaan perlembagaan soal anti lompati ini adalah di antara perkara yang paling tegas yang kami tekankan dan akhirnya dapat dipersetujui. Dan untuk merumuskan, Tuan Yang Dipertua, saya mengatakan bahawa dalam sistem demokrasi ini mesti ada accountability, pertanggungjawaban. Dan parlimen, saya ulangi, tidak harus dijadikan tempat di mana ahli-ahli parlimen menggondol kekayaan, menjual maruah semata-mata untuk pertahankan kedudukan mereka. Apatah lagi dengan cara bertukar haluan parti dengan janji upah, kedudukan dan wang ringgit. Saya telah minta SPRM menyiasat sebagai pengajaran. Kalau tidak ada basis keterlanjuran salah laku dan pembelotan ini, maka tidak munasabah kita pindah perlembagaan hari ini. Jadi pindaan perlembagaan ini berlaku dan dilakukan kerana semuanya akui ada kesilapan besar dalam sistem, ada lompongan dalam sistem yang membolehkan ahli politik itu jadi bahan dagangan, dijual dengan harga atau dengan kedudukan. Dan ini saya katakan sekali lagi telah menyebabkan terhakisnya keyakinan rakyat, terutama orang-orang muda terhadap politik, ahli politik dan sistem politik. Ya. Susulan daripada kita ini, langkah ini adalah untuk memastikan semua gerak kerja kita ini bersama untuk cuba memulihkan keyakinan ini dengan menekankan bahawa segala pengkhianatan atau rasuah ini diambil tindakan cara yang serius. Saya menyokong. Port Dickson, boleh saya mencelah? Tak ada yang nak. Dah habis dah, tak boleh menjelah lah. Ada masa dia.
Ya, tapi Pak Dixon. Dia tak perasan tadi. Saya ada 2 minit. tak ada apa yang perlu dicelah sebab dah habis. 2 minit. Okay. Dia bangun balik. Datuk Speaker. Tan Sri Speaker. Ya, baik. Terima kasih. Pak Dixon, saya ingin menyatakan sokongan yang penuh kepada apa yang telah disampaikan. Kita dapati bahawa soal sogokan jawatan selepas berlakunya ataupun semasa nak dilakukan langkah syaratan itu dibuat secara terbuka dan tanpa perasaan segan silu, ya. Dan hasil daripada itu kita dapati bahawa satu kabinet yang 3XL telah dibentuk kerana nak penuhi janji jawatan dan sogokan yang telah menjadi sebagai punca untuk membeli kesetiaan dan pembentukan kerajaan baru selepas langkah syaratan. Kita dapati bahawa di antara yang berlaku adalah persoalan parti politik itu sendiri langkah keluar, ya, dan telah membawa semua ahli-ahli parlimen yang bersama dengan parti politik itu. Saya agak kecewa kerana undang-undang ini tidak mentakrifkan keluarnya satu parti daripada gabungan sebagai lompat parti, ya. Sedangkan ianya tetap merupakan pengkhianatan kerana semua ahli-ahli parti daripada parti itu telah menang pilihan raya atas sebab sokongan yang dia telah perolehi daripada Pakatan Harapan. Ini saya maksudkan dengan izin dan penuh hormat Parti Bersatu, ya, yang telah lompat keluar dengan segala ahli-ahli parlimennya, kecuali beberapa yang berpegang kepada prinsip yang telah tinggal bersama dengan pembangkang. Apa pandangan Pak Dixon mengenai persoalan itu? Terima kasih. Saya setuju yang betul. Dan ini sebab saya mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pindaan ini, tetapi kita setuju akhirnya untuk membolehkan ia dibentangkan. Tidak sepenuhnya seperti benda yang kita tuntut. Kerana dalam tuntutan kita itu keseluruhan prinsip demokrasi ini adalah mandat yang diberikan dan prinsip pertanggungjawaban. Kita janji kepada rakyat dan kalau kita tak dapat tunai, kita kena kembali untuk rakyat putuskan di sebaliknya. Dan oleh yang demikian, apa yang Shah Alam sebut itu tepat dan harus diberi pertimbangan dalam pindaan-pindaan seterusnya. Karena bila keadaan itu berlaku secara kecoh, memang betul prestasi pun lemah, ya. Ekonomi mengudum, cara-cara pengendalian beberapa tindakan itu tidak memuaskan. Yang bertambah hanya jawatan menteri dan timbalan menteri dan duta-duta khas. Terima kasih.